Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 akan menyampaikan pembentangan yang bertajuk Perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan juga perlembagaan di Malaysia. Perlembagaan dapat ditakdirkan sebagai kumpulan peraturan berkaitan dengan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan mencipta 3 institusi pentadbiran negara, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Selain itu, perlembagaan juga mempunyai peruntukan berkaitan kuasa dan peranan antara 3 institusi tersebut, di mana pada masa yang sama, perlembagaan meletakkan had kepada kuasa ketiga-tiga badan tersebut. Perlembagaan Persekutuan dalam konteks Malaysia dikenali sebagai sebuah dokumen bertulis dan ia juga adalah simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Di samping itu, perlembagaan ini telah menyediakan asas kenegaraan Malaysia. Ia telah direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu yang bersandarkan kepada 3, iaitu sejarah, budaya dan amalan negara. Kepentingan semua komuniti untuk membentuk bangsa bagi negara ini telah diambil kira dan dikaji oleh perlembagaan. Perlembagaan persekutuan berasaskan kontrak sosial yang telah diluluskan melalui pengesahan undang-undang yang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada 1957 dan pada 5 Ogos 1957 telah berlakunya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang telah ditandatangani oleh Wakil Yang Maha Mulia Baginda Queen dan Raja-Raja bagi negeri-negeri. Perlembagaan ini adalah sebuah manifestasi kesetiakawanan, penerimaan dan persefahaman sehingga membentuk integrasi dalam komuniti. Oleh itu, demi kepentingan hal serta warisan asal negara, persefahaman ini telah dianggap sebagai kontrak sosial. Seterusnya adalah tapak integrasi. Tapak integrasi ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat seperti kelompok etnik, parti politik, agama, badan bukan kerajaan dan sebagainya. Ia adalah berbeza dengan etika dan peradaban yang bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini telah wujud pada 3 peringkat, iaitu peringkat makro, peringkat pertengahan dan juga mikro. Seterusnya, tapak integrasi ini juga dijadikan sebagai satu proses pertemuan berasaskan 3 prinsip, iaitu tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Usaha untuk membina tapak integrasi ini diteruskan dan menuju ke arah penyatu paduan. Hal ini kerana terdapat tapak yang diinstitusikan dan ada yang tidak, di mana tapak tersebut akan dianggap berjaya ataupun tidak. Seterusnya adalah peranan kerajaan dari segi perlembagaan persekutuan, rancangan Malaysia dan juga rukun tetangga. Umum mengetahui bahawa perlembagaan adalah sumber undang-undang tertinggi bagi sesebuah negara yang berdaulat. Dan apa pula sejarah perlembagaan? Sejarah perlembagaan dapat memaparkan semangat dan tujuan peruntukan itu. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini telah digubal oleh Suruhanjaya RIT pada tahun 1956. Ini bermula dengan memorandum perikatan yang telah diserahkan kepada Suruhanjaya RIT oleh satu rombongan perikatan yang terdiri daripada Datuk Abdul Razak, Encik Muhammad Khair Johari, VT Sambatan, Bong Pang Huat, Eng Ek Jong dan Ramanathan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman pada 27 September 1956. Dan menurut Suruhanjaya RIT bahawa memorandum yang diterima adalah sebagai satu memorandum yang berpatutan dan terbaik kerana gambaran yang jelas sebagai mewakili 3 kaum terbesar di negeri itu, iaitu melalui Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu UMNO, Persatuan Cina Malaya MCA dan Malayan Indian Congress MIC. Jadi, apakah peranan dari segi perlembagaan persekutuan? Kewujudan perlembagaan adalah sebagai panduan mengatur dan menyelaras pemerintahan sesebuah negara. Bahkan, perlembagaan juga berperanan sebagai satu panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan, rakyat serta sesiapa sahaja individu.
Di Malaysia, tidak ada satu institusi yang boleh mengatasi tahap ketertinggian perlembagaan persekutuan. Hal ini kerana perlembagaan adalah sumber undang-undang tertinggi bagi sesebuah negara yang berdaulat. Perlembagaan persekutuan menjadi kukuh dan praktikal serta dihormati. Ia juga telah menggariskan pasak negara iaitu kedudukan raja berperlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Raja berperlembagaan juga telah menjadi simbol perpaduan. Bahasa ibunda boleh dipelajari, agama lain boleh diamalkan dan perkara 153 juga menjamin kepentingan minoriti lainnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zaidaya binti Karizan dan saya akan sambung untuk slide yang seterusnya, iaitu rancangan Malaysia. Rancangan Pembangunan Negara Kerajaan Persekutuan telah bermula seawal tahun 1950-an. Rancangan Malaya pertama pada 1952 sehingga 1955, kemudian Rancangan Malaya kedua pada 1956 sehingga 1960 dan Rancangan Malaya ketiga pada 1961 sehingga 1965. Kemudian pada tahun 1966 telah ditukar nama menjadi Rancangan Malaysia Pertama. Selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, negara telah mencapai kemajuan yang membanggakan dalam usaha mengubah struktur ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat di bawah dasar ekonomi baru DEB yang berlangsung dari 1970 sehingga 1990. Program-program pembangunan dilaksanakan bagi mencapai matlamat membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat serta menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Kemajuan pencapaian DEB dapat dilihat dari segi pengurangan perbezaan pendapatan dan kemajuan yang dicapai oleh Bumiputera dalam struktur ekonomi moden telah merapatkan lagi perpaduan masyarakat berbilang kaum serta meningkatkan kestabilan politik dan sosial berbanding dengan keadaan sebelum tahun 1970. Perbincangan mengenai Rancangan Pembangunan Negara oleh Kerajaan Persekutuan, Rancangan Malaysia dari segi matlamat dan rangka dasar. Rancangan Malaysia ke-6 pada 1991 sehingga 1995. Ia merupakan fasa pertama yang melaksanakan rangka rancangan jangka panjang kedua RRJP2. Dasar Pembangunan Nasional DPN yang terkandung dalam RRJP2 menjadi panduan kepada pembangunan negara dalam tahun-tahun 90-an dan dalam RMK 6 telah dijelaskan strategi, program dan projek yang akan dibentuk bagi mencapai objektif DPN. Dalam hal ini, tumpuan kerajaan adalah berfokus kepada usaha memperbaiki ketidakseimbangan pendapatan antara kaum, bandar dan luar bandar serta wilayah. Yang kedua adalah Rancangan Malaysia ke-7 pada 1996 sehingga tahun 2000. Ia telah membawa Malaysia memasuki fasa kedua dalam RRJP2 yang mana ia telah menjadi landasan bagi kerajaan untuk mempercepatkan pencapaian objektif pertumbuhan ekonomi seimbang. Teras dasar pembangunan negara bukan sahaja mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi mencapai matlamat menjadi negara maju pada tahun 2020, malah turut menekankan kepada keadilan sosial, kualiti hidup, keseimbangan politik serta nilai sosial dan kerohanian positif. Malah, ia juga merangkumi aspek rohani bagi mewujudkan masyarakat yang teguh dan bersatu padu dengan nilai kekeluargaan yang kukuh, disiplin diri yang tinggi serta menghayati seni dan budaya. Yang ketiga ialah Rancangan Malaysia ke-8 pada tahun 2001 sehingga tahun 2005. Kerajaan terus berusaha menangani isu ketidakseimbangan pendapatan terutamanya antara kumpulan etnik, penduduk bandar dan luar bandar serta wilayah. Usaha diambil bagi meningkatkan kumpulan berpendapatan sederhana serta meningkatkan pendapatan golongan rendah. Untuk itu,
Banyak aktiviti penajaan pendapatan untuk meningkatkan pendapatan isi rumah golongan miskin dan berpendapatan rendah diperkenalkan oleh kerajaan. Antaranya ialah mekanisme penghasilan pendapatan bagi pekebun kecil bagi membantu mereka dalam tempoh yang sukar. Untuk memenuhi objektif pembangunan seimbang antara rantau dan negeri yang berlainan, kerajaan akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan dasar pertumbuhan negara yang berpendapatan rendah melalui promosi pembuatan, pelancongan dan sektor pertanian moden. Yang keempat ialah Rancangan Malaysia ke-9 pada tahun 2006 sehingga tahun 2010. Rancangan Malaysia ke-9 telah digubal dengan objektif mengukuhkan perpaduan nasional bertemakan bersama ke arah cemerlang, gemilang dan terbilang. Ia dilaksanakan dengan hasrat untuk membina kemakmuran, merupakan antara rancangan pembangunan negara yang penting dalam sejarah negara, memandangkan negara berada pada titik pertengahan dalam perjalanan ke arah tahun 2020. Strategi utama yang dilaksanakan dalam RMK9 ialah menetapkan bidang perkhidmatan, pembuatan dan pertanian baru. Tumpuan juga diberikan dalam aspek pembangunan modal insan yang di mana ia merupakan usaha berterusan yang mampu mencorak ke arah gemilang negara. Dengan modal insan yang baik dan berkualiti, ia mampu mencapai matlamat RMK9. Yang terakhir ialah Rancangan Malaysia ke-10 pada tahun 2011 sehingga tahun 2015. Negara memerlukan modal ekonomi yang baru untuk terus maju dan mampu menyertai kumpulan negara berpendapatan tinggi. Oleh itu, RMK10 telah disediakan dengan mencarta perjalanan pembangunan negara ke arah mencapai wawasan 2020. Tema RMK10 dirumuskan ke dalam 10 idea utama. Sekiranya 10 idea utama berikut dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, maka Malaysia pasti mampu mencapai status negara maju dan ekonomi berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Antara 10 idea utama adalah transformasi ke arah negara berpendapatan tinggi, menerusi pengkhususan, memastikan peluasan merata dan melindungi golongan yang mudah terjejas, pertumbuhan bertumpu kepada pembangunan inklusif dan lain-lain. Rancangan Pembangunan 5 Tahun. Setiap rancangan pembangunan 5 tahun negara sentiasa memastikan elemen perpaduan dan integrasi kaum menjadi agenda penting negara di samping pembangunan sosio-ekonomi. Dengan meneliti setiap rancangan pembangunan negara, ia dapat jelas memperlihatkan usaha bersungguh-sungguh kerajaan untuk menghapuskan ketidakseimbangan kaum khususnya dari segi ekonomi. Fokus kerajaan adalah untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat khususnya golongan bumiputera agar mereka bersama-sama dengan golongan bukan bumiputera memasuki gerbang perdagangan dan perindustrian dan bukannya bertumpu kepada sektor pertanian dan industri kecil semata-mata. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan bagi rukun tetangga. Pada 29 Ogos 1975, buat pertama kalinya, rukun tetangga telah ditubuhkan dengan nama awal adalah Skim Rukun Tetangga dan dilancarkan oleh Perdana Menteri pada masa itu Tun Abdul Rahman. Peranan utama rukun tetangga ialah menganjurkan kumpulan-kumpulan rondaan yang bertugas pada waktu malam untuk mengurangkan kegiatan jenayah di sekitar kawasan kejiranan. Anggota kumpulan rondaan biasanya dianggoti oleh masyarakat di kawasan kejiranan tersebut. Rukun tetangga telah ditubuhkan pada asalnya untuk menjamin keselamatan penduduk setempat. Pada 1984, fokus pertubuhan ini bertukar kepada merapatkan hubungan di antara pelbagai kaum di Malaysia. Kemudian pada 2001, fokus program ini sekali lagi bertukar kepada fokus sekarang iaitu pembangunan setempat. Rukun tetangga adalah organisasi penting yang menyatukan aktiviti komuniti dan memberikan peluang kepada kebersamaan masyarakat. Fungsi rukun tetangga meliputi melawat jiran, menghulurkan bantuan dan mengenali jiran dan aktiviti bersama. Seterusnya, mesej bawah ke atas iaitu peranan NGO dalam memantau pembangunan.
Pertubuhan bukan kerajaan merupakan pertubuhan yang ditubuhkan oleh pihak atau pertubuhan yang tidak mempunyai hubungan dengan kerajaan. NGO ditubuhkan untuk berusaha memberikan manfaat kepada masyarakat dari peringkat tempatan hingga ke antarabangsa. Persatuan NGO berfungsi sebagai pemeriksa bagi pemerhati kerajaan dan pemerintah, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam inisiatif kerajaan yang lebih luas seperti bencana alam. Badan bukan kerajaan ditubuhkan dengan berperanan dalam isu pembangunan kerana peranan kerajaan masih lagi tidak dapat menangani isu-isu pembangunan yang timbul dalam pelbagai kumpulan masyarakat di Malaysia selepas kemerdekaan. Antara isu pembangunan yang selalu timbul dalam konteks Malaysia ialah hak dan kebajikan pekerja ataupun buruh dan isu pengguna dan juga isu taraf ekonomi bumi putera. Seterusnya, ciri utama badan bukan kerajaan. Pertama ialah menjadi ejen kesedaran kepada masyarakat. Kedua, tidak bermatlamatkan hanya untuk bersatu padu. Ketiga, meringankan keuntungan kepada masyarakat. Keempat, tidak menjalankan aktiviti jenayah. Seterusnya, peranan badan bukan kerajaan. Peranan NGO dibahagikan kepada aspek sosial, aspek keselamatan dan hak asasi dan akhir sekali pendidikan dan keagamaan. Dari aspek keselamatan, NGO menjaga keselamatan rakyat seperti membantu golongan gelandangan mendapatkan tempat berteduh. Dari aspek pendidikan dan keagamaan, NGO membantu meningkatkan kemahiran guru dan juga pelajar seperti membantu membangunkan infrastruktur sekolah ke arah yang lebih baik. Dari aspek keagamaan pula, peranan NGO juga penting untuk membangunkan masyarakat dan bangsa yang maju. Seterusnya, saya akan pas kepada pembentang yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ain Atikah binti Afendi. Nombor matrik saya ialah D2021095561. Saya akan menerangkan tentang peranan rakyat. Inisiatif Angka Umbi yang dikenali sebagai Street Wedding iaitu majlis perkahwinan rakyat yang berlangsung di seluruh negara setiap hujung tahun, dan inisiatif kelompok akar umbi ini paling berkesan kerana tanpa pelibatan secara langsung daripada pihak pemerintah. Perkara yang ingin dibincangkan adalah mengenai perkahwinan rakyat, iaitu street wedding, yang semakin popular, yang mana pasangan mengundang hingga beberapa dozen rakan rapat dan ahli keluarga. Mungkin sukar untuk menyempitkan senarai tetamu, tetapi jika dapat menguruskannya, perhimpunan kecil ini dapat menawarkan keakraban yang istimewa. Jadi, pertimbangkanlah perkahwinan mikro yang mana boleh menyimpan semua tradisi perkahwinan yang lebih besar atau menyesuaikan acara hanya melakukan apa yang bermakna dan penting sahaja. Melalui tapak integrasi mikro iaitu inisiatif akar umbi iaitu peranan rakyat, terlalu banyak aktiviti dan perlembangan yang boleh dijadikan sebagai peranan selain perkahwinan mikro. Antaranya rumah terbuka. Rumah terbuka diadakan oleh setiap rakyat Malaysia apabila tiba musim perayaan. Rakyat Malaysia sering kunjung mengunjungi walaupun berlainan etnik. Kita sebagai rakyat Malaysia harus menitik beratkan ciri-ciri sensitif dalam setiap agama. Oleh itu, rumah terbuka ini diadakan untuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum, untuk menghormati setiap adat resam yang berlainan dan tidak ingin menimbulkan sebarang perselisihan faham antara agama bagi mengekalkan kesejahteraan dan keharmonian negara. Akhir sekali, penerimaan budaya haruslah diterapkan dalam diri setiap rakyat di Malaysia yang berbilang kaum. Perkara tersebut hendaklah disemai dari kecil lagi. Penerimaan budaya yang harus dimiliki oleh setiap agama perlu diambil dari aspek pemakaian, makanan dan upacara, taman-taman perumahan dan juga tempat yang menggalakkan lagi perhubungan etnik di kalangan rakyat melalui aktiviti setempat telah diwujudkan bagi merealisasikan lagi keadaan harmoni di kalangan rakyat Malaysia. Terusnya, saya akan menerangkan tentang cabaran tafsiran semasa. Pembentukan Perlembagaan Persekutuan ini telah berhadapan dengan cabaran tafsiran semasa pada masa ini. Antara perkara yang menjadi cabaran tersebut ialah keistimewaan warga negara,
kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak asasi manusia, perpaduan kaum, isu pendidikan, kedudukan Islam sebagai agama rasmi dan kegiatan subversif. Antara cabarannya ialah kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi merupakan cabaran tafsiran semasa Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang diisytiharkan sebagai lingua franca sejak berabad-abad lalu di Kepulauan Melayu. Perkara ini bermaksud bahasa Melayu menjadi bahasa perantaraan dalam urusan pemerintahan dan perdagangan. Pada tahun 1957, negara Malaysia kini mencapai kemerdekaan. Sejak daripada peristiwa kemerdekaan ini, bahasa Melayu telah dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan sebagaimana yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia. Namun begitu termaktubnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak bermaksud perjuangan untuk mempertahankan bahasa Melayu sudah berakhir. Perjuangan menentang tindakan Barat seharusnya diteruskan tanpa dipengaruhi oleh perkara lain. Tindakan kuasa-kuasa Barat meminggirkan peranan bahasa Melayu, terutamanya pihak British, mengukuhkan lagi perjuangan ke arah memartabatkan bahasa Melayu. Akibat dari peristiwa tersebut, perjuangan martabatkan bahasa Melayu semakin menyelah pada tahun penghujung abad ke-19. Namun begitu, pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara oleh Perlembagaan Persekutuan telah membangkitkan pelbagai isu, tindak balas dan cabaran oleh pihak-pihak yang tidak senang terhadap ketinggian bahasa Melayu. Usaha untuk merealisasikan bahasa Melayu ini agar sukar kerana mendapat tentangan dari bahasa lain seperti bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa tersebut membuat tentangan kerana majoriti bahasa mereka juga menetap di Malaysia. Keinginan mereka untuk menjadikan bahasa bangsa mereka sangatlah tinggi. Perkara ini yang menjadikan mereka membuat tentangan terhadap pengiktirafan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Malaysia. Cabaran yang seterusnya ialah keistimewaan warga negara. Perlembagaan Malaysia mempunyai beberapa peruntukan khas, antaranya perkara 153 yang bertujuan memelihara hak-hak istimewa orang Melayu, serta perkara ini diperluaskan ke Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Peruntukan ini melibatkan simpanan khas bagi orang Melayu dan Bumiputera. Terdapat beberapa perkara yang simpanan khas tersebut, antaranya pemegang jawatan dalam perkhidmatan awam, pemberian beasiswa lapangan ekonomi dan kebebasan bergerak antara tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Sabah dan Sarawak telah dinyatakan sebagai negeri-negeri persekutuan seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan mengikut perkara 1/2. Negeri Sabah dan Sarawak ini adalah sebahagian yang sah dalam persekutuan. Oleh itu, negeri ini tidak boleh keluar daripada persekutuan. Sekiranya Sabah ini dipisahkan daripada persekutuan, bermaksud perkara ini sudah bertentangan dengan perkara 7 dalam senarai perjanjian 20 perkara yang menjadi asas pembentukan Malaysia. Perkara yang menjadi cabaran terhadap Perlembagaan Persekutuan ialah apabila terdapat sesetengah pihak yang masih menegaskan bahawa Sabah bukannya hak Malaysia. Cabaran yang terakhir ialah kegiatan subversif. Kegiatan ini bermaksud perbuatan yang dilakukan oleh individu atau pertubuhan yang menggunakan langkah yang salah di sisi undang-undang. Menurut perlembagaan pula bermaksud perbuatan yang menghancur dan membinasakan ketenteraman yang ada dengan cara meracuni pemikiran rakyat agar berusaha menggulingkan kerajaan. Kemerdekaan Malaysia telah dicapai dalam keadaan darurat. Subversif jelas menunjukkan ancaman komunis pada era 40-an yang telah berkiat merancang serangan. Berdasarkan situasi itu, perlembagaan ada perkara namun dengan modus operandi yang berbeza. Sekiranya semua pihak mentaati perlembagaan, ancaman subversif ini pasti boleh diatasi. Tetapi sekiranya diteliti, peruntukan yang hanya menggariskan prinsip umum dalam tata cara pentadbiran negara, perkara ini perlu didorong oleh undang-undang lain agar dapat direalisasikan
dengan jayanya. Sebagai contoh, perkara 149 ialah perlembagaan tentang perundangan menentang perbuatan subversif. Perkara-perkara yang berkaitan kegiatan tersebut terdapat dalam perlembagaan tersebut menerusi akta yang telah memberikan kuasa kepada Parlimen untuk menentang kegiatan ini. Kesimpulan. Perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban merupakan isu yang amat penting dan perlu dinitik beratkan oleh masyarakat zaman kini kerana perpaduan merupakan satu proses menyatupadukan masyarakat supaya mereka mendapat membentuk identiti, hak dan nilai bersama perasaan cinta serta bangga akan tanah air. Semua masyarakat perlulah menghayati latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi utama negara kerana perlembagaan persekutuan adalah dokumen utama yang menjadi panduan untuk pemerintahan dan pentadbiran negara. Semua warga negara dan penduduk Malaysia perlulah memberikan komitmen yang konsisten dalam mengatasi cabaran yang sedang dan akan dilalui serta melestarikan visi dan misi negara kita di masa akan datang. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, ini ialah senarai soalan untuk tugasan 2 dari kami kumpulan 2.